Hai semua, Assalamualaikum. Kembali bersama kami. Inilah Didik TV KPM. Mulakan pagi anda semua bersama dengan kami untuk aktiviti kecergasan. Kalau sebelum ini seperti biasa, pada jam 7 pagi kita mulakan dengan aktiviti kerohanian secara motivasi, dan kini tibalah giliran untuk bersama-sama dengan kami bagi kita melakukan aktiviti kecergasan. Nampak macam sama di sesi sekolah kan? Itu yang kita cuba untuk bersama-sama dengan anda semua. Baik. Kepada adik-adik yang berada di rumah, kita nak teruskan dengan aktiviti kecergasan. Dan seperti biasa bersama dengan kami, kita mulakan Cergas Bersama Jurulatih. Mungkin ada yang tertanya-tanya berkaitan dengan Cergas Bersama Jurulatih ini. Ini sebuah program yang telah kita bawakan, kita mulakan bersama dengan jurulatih-jurulatih yang semuanya mempunyai latar belakang yang hebat-hebat sahaja. Kebanyakannya berasal dan bermula dari Sekolah Sukan Malaysia, dan pada siri yang pertama dan siri yang kedua ni kita mulakan dengan Sekolah Sukan Malaysia Bukit Jalil. Bila bercerita berkenaan dengan Bukit Jalil ni, pasti kita akan teringat berkaitan dengan atlet-atlet Malaysia yang pernah dilahirkan. Okey, di episod yang ketiga, di hari yang ketiga bulan September ini, kita masih bersama dengan Coach Ajmal yang membawakan kepada kita latihan yang sangat spesifik, sangat khusus berkaitan dengan pelari-pelari. Jadi saya percaya kepada mereka yang mungkin suka berlari, suka untuk mencabar diri berlari laju dengan halangan, dengan pagar, inilah latihan yang diperlukan. Tapi mungkin ada juga yang tertanya-tanya kepada mereka yang tidak suka berlari, apa signifikannya latihan sebegini untuk dilakukan. Seperti biasa, setiap kali kita melakukan latihan, ianya penting untuk tubuh badan, untuk kecergasan dan juga untuk kesihatan. Jadi semua boleh cuba dan semua boleh lakukan di rumah. Okey, kita mulakan Cergas Bersama Jurulatih siri kedua ini, dan kita persilakan latihan ini bersama dengan Coach Ajmal. Okey adik-adik di rumah, baiklah. Sekarang dah tiba masa episod yang terakhir untuk bersama dengan saya, Coach Ajmal. Jadi, Coach nak murid-murid dekat rumah semua sentiasa fokus, okey, kekal fokus untuk mengikuti program-program yang Coach akan bagi pada episod kali ini. Okey, jadi tanpa membuang masa, Coach akan tunjukkan cara untuk manaskan badan. Okey, aktiviti yang pertama adalah side squat. Okey, di mana murid-murid kena buka kaki. Okey, kangkangkan kaki seluas, okey, melebihi luas bahu. Okey, kemudian lutut kanan bengkokkan. Okey, yang kaki kiri lurus. Kemudian kembali semula. Okey, tukar kaki dan secara bergerak. Okey, jadi pergerakan yang perlu dibuat adalah kiri, kanan, kiri, kanan. Okey, jadi untuk memanaskan badan, macam Coach cakap sebelum ni, sentiasa lakukan lakuan yang bergerak, dinamik, sentiasa bergerak. Okey, jadi seterusnya saya menjemput atlet-atlet saya untuk lakukan aktiviti side squat. Okey, boleh? Okey, mulakan dari arah kanan. Okey. Okey, ready? 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, bagus semua. Okey, terima kasih. Jadi, itulah sedikit aktiviti warm up yang pertama Coach nak tunjuk dekat murid-murid semua. Okey, baiklah murid-murid. Seterusnya kita akan pergi aktiviti pemanasan badan yang kedua yang diberi nama alternate jump. Okey, aktiviti ini sangat mudah. Saya percaya murid-murid di rumah semua dapat lakukannya. Okey. Yang pertama, bengkokkan lutut dan turun ke bawah. Begini. Kemudian lompat. Tukar kaki, lompat, tukar kaki, lompat, tukar kaki. Okey, saya akan tunjukkan dari pandangan sisi. Okey, tunduk, lompat, lompat, tukar kaki, lompat dan tukar kaki. Okey, jadi seperti biasa, saya minta tolong atlet saya untuk tunjukkan lakuan yang betul. Okey, ready?
Dalam posisi. Okey, 1, 2, 3. 1, 2. Okey, good. 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey. Terima kasih. Bagus sekali semua. Okey, jadi begitulah bagaimana aksi ataupun aktiviti memanaskan badan dilakukan. Okey, murid-murid di rumah semua, seperti biasa, suka saya ingatkan bahawa aspek keselamatan itu memainkan peranan yang sangat penting. Jadi, saya merayu kepada semua memohon untuk mementingkan aspek keselamatan yang saya ingin bagi tahu sebentar saja lagi. Okey, untuk aspek keselamatan yang pertama, seperti biasa, permukaan untuk membuat larian mestilah dalam keadaan rata dan tidak licin supaya mengelakkan daripada berlaku sebarang kecederaan pada kaki. Okey, aspek yang kedua ini sangat-sangat penting juga. Okey, sebagai contoh, cara anda menyusun hurdle dan cara anda berlari haruslah betul. Okey, kita susun hurdle begini, dengan cara macam ni. Kemudian kita berlari juga kena menghadap sini. Okey, jangan susun hurdle macam ni tetapi berlari bertentangan dengan dia. Sebagai contoh, kalau kita langgar, kita akan tersepak dan kita sendiri akan jatuh. Tetapi kalau kita susun dengan cara yang betul macam ni, kalau kita tersepak, sebagai contoh, kita tersepak, hurdle yang terbalik tapi bukan kita yang terbalik. Okey, jadi itu saja aspek keselamatan daripada coach hari ini. Jadi teruskan lagi bersama coach untuk aktiviti seterusnya. Okey, adik-adik di rumah, baiklah. Selesai sudah aktiviti manaskan badan sebentar saja tadi. Jadi untuk meneruskan aktiviti kita pada hari ini, kita teruskan dengan aktiviti pertama untuk hari ini. Okey, aktiviti pertama ini diberi nama Dead Leg Walk. Okey, di mana seperti biasa untuk aktiviti pertama, saya sentiasa menggunakan pita pelekat dahulu sebelum kita menggunakan alatan yang betul. Ini adalah sebagai langkah keselamatan dan juga sebagai langkah untuk adik-adik semua membina keyakinan diri supaya adik-adik boleh buat lakuan itu tanpa sebarang masalah ataupun kecederaan. Okey, jadi mari saya tunjukkan untuk aktiviti yang pertama. Okey, untuk aktiviti pertama ini, kita masih lagi menggunakan pita pelekat. Okey, di mana kaki kiri, kita akan berdiri di sebelah sisi pita pelekat ini. Okey, kemudian satu kaki di luar dan satu kaki di bahagian dalam. Satu kaki di luar dan satu lagi di bahagian dalam. Okey, untuk kaki kiri, kita akan angkat separas dengan pinggang. Okey. Kemudian untuk kaki kanan, kita akan melangkah seperti biasa. Tanpa mengangkat lutut dengan tinggi. Okey, mari saya tunjukkan. Okey, pastikan tangan dihayun seperti berlari. Okey, lutut kiri angkat tinggi. Kemudian jatuh. Langkah kaki kanan seperti biasa. Angkat kaki kiri. Kemudian jatuh. Langkah kanan seperti biasa. Kaki kiri angkat tinggi. Kemudian jatuh. Langkah kanan seperti biasa. Kaki kiri angkat tinggi. Kemudian jatuh. Okey, kaki kanan seperti biasa. Kaki kiri angkat. Okey, kemudian langkah kanan seperti biasa. Kaki kiri angkat. Kaki kanan langkah seperti biasa. Dan angkat. Okey. Jadi begitulah secara asasnya untuk melakukan dead leg walk ini. Okey, jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya menjemput kawan saya untuk menunjukkan cara bagaimana aktiviti ini dilakukan. Okey. Okey, kaki tegak tinggi. Kaki kanan langkah seperti biasa. Okey, bagus. Okey, tangan dihayun seperti pelari. Okey, bagus. Kaki kiri angkat beras lutut. Okey, bagus. Okey. Okey. Jadi, saya nak awak Firdaus, buat di tukar peranan kaki pula. Okey, buat sebelah kaki kanan pula. Okey. Okey. Okey, good. Okey, lutut kanan angkat seperti biasa. Okey. Kaki kiri. Okey, bagus. Tangan seperti pelari. Okey. Okey, terima kasih. Okey, jadi begitulah bagaimana aktiviti ini dilakukan. Tapi harus diingat,
perlu melakukan di kedua-dua belah kaki, okey, supaya otot kita berfungsi dengan seimbang. Okey, jadi itu saja aktiviti pertama kita untuk hari ini. Okey, baiklah murid-murid semua. Okey, diharap murid-murid masih lagi bersama coach, tetap fokus untuk latihan kita pada hari ini. Okey, seperti biasa, untuk latihan seterusnya, masih lagi aktiviti yang sama, double leg hop, tetapi kali ini kita menggunakan mini hurdle pula. Okey, macam mana cara dia? Mari aku tunjukkan. Okey, semua fokus. Okey, sekarang, yang pertama, kita akan membuat double leg hop tetapi dengan 2 kali bounce ataupun 2 kali lantunan. Okey, macam mana? Saya akan tunjuk. Okey, lompat. Okey, lompat lagi, stop. Lompat lagi, stop. Kemudian lompat lagi. Okey. Sekali lagi saya akan tunjukkan. Lompat. Berhenti sekejap, kemudian lompat lagi. Berhenti sekejap, kemudian lompat lagi. Berhenti sekejap, kemudian lompat lagi. Okey, itu bermaksud double bounce. Maksudnya 2 kali lantunan. Okey. Yang kedua adalah single bounce ataupun maksud satu saja lantunan yang berlaku di antara mini hurdle. Okey. Saya akan tunjukkan caranya. Okey, bersedia? Okey. Saya akan tunjukkan sekali saja lagi. Okey, bersedia untuk buat lompatan. Okey, baiklah. Seperti biasa, saya akan minta atlet saya untuk melakukan lakuan double leg jump menggunakan mini hurdles. Okey, mula-mula kita akan buat 2 lantunan ataupun double bounce. Okey? Okey, ready? Sedia? Okey, good. Yes. Okey, bagus. Okey, sekali lagi. Okey, go. Okey, good. Teruskan. Teruskan. Jump. Okey, good. Okey, sekarang Izwa. Okey, saya nak awak buat double leg jump tetapi dengan single bounce ataupun satu lantunan. Okey, boleh? Okey, bersedia. Go. Good. Okey, bagus. Okey, jadi murid-murid di rumah, begitulah secara asasnya bagaimana kita melakukan double leg jump menggunakan mini hurdle. Okey, baiklah adik-adik di rumah semua. Diharap adik-adik seperti biasa masih lagi bersemangat untuk meneruskan aktiviti kita pada hari ini. Menonangkan aktiviti kita semakin mencabar. Jadi adik-adik perlu terus fokus dalam melakukan latihan. Okey, untuk aktiviti kali ini, saya akan menggunakan single leg ataupun satu kaki saja. Kalau tadi kita guna 2 kaki untuk melompat, tapi untuk kali ini, saya akan menggunakan satu kaki untuk melompat. Okey. Bagaimana contoh dia? Okey. Yang pertama, angkat kaki kiri. Okey. Lompat menggunakan kaki kanan tetapi dalam 2 lantunan. Okey, sebagai contoh. So, tu. Satu. Okey. Saya akan tunjukkan dari pandangan sisi. Okey. 1, 2, lompat. 1, 2, lompat. Okey, itu untuk aktiviti yang pertama. Untuk aktiviti yang kedua ada lagi menggunakan kaki yang sama, cara yang sama tetapi berbeza bilangan lantunan. Okey, sekarang kita akan buat single bounce di mana aktiviti ini akan menjadi satu aktiviti yang berterusan. Sebagai contoh saya akan tunjukkan. Okey. Sedia angkat kaki dan lompat secara berterusan. Okey. Okey, saya menjemput atlet saya untuk melakukan aktiviti ini. Okey, baik. Dah bersedia? Okey, kita buat double bounce dulu. Okey. Okey, ready? Bersedia? Okey, mula.
Okey, bagus. Okey, good. Okey. 5. Okey. 8. Okey, stop. Okey. Seterusnya, kita akan buat aktiviti yang sama juga tetapi dengan satu lantunan ataupun single bounce. Okey, boleh? Okey, ready? Sedia? Mula. Okey, good. Okey, 6, 7, 8. Okey, good. Okey, jadi adik-adik, begitulah secara asasnya aktiviti single leg dilakukan. Jadi, jangan ke mana-mana dulu sebab selepas ini akan ada lagi aktiviti yang lebih mencabar. Okey, Coach nak, jangan penat dulu. Masih lagi bersemangat untuk teruskan aktiviti. Kita ada aktiviti yang lagi menarik selepas ini yang menggunakan mini hurdles lagi. Okey, jadi aktiviti yang keempat ini diberi nama one foot walk. Okey, di mana adik-adik perlu berjalan. Berbeza dengan aktiviti ketiga tadi. Aktiviti ketiga tadi menggunakan sisi hurdle. Sekarang kita nak berjalan di tengah-tengah hurdle. Okey, jadi Coach akan tunjukkan macam mana cara dia. Okey, untuk aktiviti kita yang keempat ni, murid-murid semua hanya perlu berjalan. Okey, jangan berlari dulu, berjalan dulu. Okey, angkat kaki. Okey, dan yang paling penting, kaki di bawah ini membuat lonjakan seperti ini. Okey, Coach akan tunjukkan sekali lagi supaya adik-adik semua lebih faham. Okey. Kaki kiri diangkat, kaki kanan di bawah ni melakukan lonjakan. Okey. Okey, sekarang Coach akan buat lakuan ini secara berterusan supaya adik-adik boleh nampak dengan jelas. Okey. Sedia semua? Okey, 1, 2, 3. Okey, jangan lupa tangan seperti pelari. Okey. Lonjakan. Lonjakan. Okey, itu adalah aktiviti kita untuk hari ini. Jadi, saya minta atlet saya untuk bersedia dan terus melakukan aktiviti dead leg walk ini. Okey. Teruskan. Sedia? Okey, good. Lonjakan. Okey, kaki, lutut tinggi, lonjak, kaki bawah lonjak. Okey, bagus. Okey, Raul. Okey, good. Okey. Atlet jangan lupa tangan sentiasa seperti pelari. Okey? Okey, kekalkan posisi. Okey, bagus. Lonjakan lagi. Kaki tinggi, lutut tinggi. Okey, bagus. Good. Okey. Okey, terima kasih. Jadi, begitulah bagaimana aktiviti ini dilakukan. Okey, Coach harap murid-murid di luar sana dapat membezakan setiap aktiviti yang kita lakukan supaya adik-adik tidak keliru dengan aktiviti adik-adik yang nak buat di rumah. Okey, jadi teruskan bersama Coach untuk aktiviti kelima selepas ini. Okeylah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di aktiviti yang terakhir. Aktiviti ini memerlukan aktiviti pergerakan yang sangat cepat dan pantas. Okey, jadi adik-adik perlu terus bersemangat sehingga akhir rancangan Coach pada hari ini. Okey, jadi untuk aktiviti ini dinamakan one foot skip. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana cara dia. Okey. Okey. One foot skip ini adalah sambungan daripada aktiviti 4 tadi yang kita buat lonjakan tu. Okey. Jadi tadi lonjakan aktiviti 4 kita buat secara berjalan. Jadi aktiviti 5 kita buat secara skip ataupun lari. Okey, jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara dia. Masih lagi lonjak kaki di bawah. Okey. Okey. Skip. Okey, ini adalah contoh bagaimana aktiviti ini dilakukan. Jadi saya minta atlet saya bersedia untuk melakukan aktiviti ini. Berhenti dekat tengah. Okey, lagi sekali. Okey, stop. Okey. Okey, kalau boleh lihat dekat sini, pinggang atlet saya sentiasa tinggi pada kedudukan yang sama. Okey. Dia tidak bergerak dengan duduk ke bawah dan atas, ke bawah ke atas. Okey, itu adalah tidak betul. Kedudukan ini bergerak maintain ataupun sama kedudukan ini sampai hujung lakuan aktiviti kita. Okey, teruskan.
Okey. Murid-murid di rumah, coach harap semua dapat lakukan aktiviti ini di rumah tanpa sebarang kecederaan. Itu yang paling penting. Okey, aspek keselamatan memainkan peranan yang sangat penting. Jadi, sentiasa bersedia ataupun sentiasa bersukan untuk membuatkan hidup kita lebih cergas dan sihat. Okey, untuk aktiviti yang pertama iaitu Cobra Stretch. Okey, cara dia mudah saja. Anda perlu duduk di lantai, luruskan kaki ke belakang. Okey, kemudian tegakkan badan dan pandang ke atas. Okey. Okey, sekarang saya akan tunjukkan bahagian sisi pula. Okey. Duduk di lantai. Okey, kemudian pandang ke atas. Okey, tekan bahagian belakang badan. Okey. Okey, jadi seperti biasa, saya minta atlet-atlet saya untuk bersedia dan melakukan aktiviti Cobra Stretch. Okey, ready? Okey. Okey. Okey, pastikan badan ni tolak dan merasakan bahagian belakang. Okey, okey sama. Luruskan bahagian belakang. Dongakkan kepala ke atas. Okey, supaya kita dapat rasa otot di bahagian belakang ni regang. Okey, jadi dalam kiraan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, terima kasih. Okey, adik-adik di rumah, jadi begitulah bagaimana Cobra Stretch dilakukan. Okey, adik-adik di rumah, jangan berhenti dulu sebab coach masih ada satu lagi aktiviti menyejukkan badan untuk ditunjukkan. Okey, aktiviti yang kedua ini diberi nama Pretzel Stretch. Okey, aktiviti mudah saja. Yang pertama, adik-adik perlu duduk di lantai. Okey. Okey, luruskan kedua-dua kaki. Kemudian, lipat satu kaki. Begini. Angkat tangan kanan. Silang dengan lutut. Kemudian pandang ke kiri. Kemudian tukar kaki. Kaki kanan disilangkan. Kemudian tangan kiri silang ke kanan. Kemudian pandang ke kanan. Okey, mudah saja aktiviti untuk hari ini. Jadi seperti biasa saya akan minta bantuan atlet-atlet saya untuk menunjukkan cara membuat pretzel stretch. Okey, bersedia semua? Okey, mulakan dengan kaki kiri atau okey, kiri silangkan. Okey. Kemudian tangan kanan silangkan. Okey, pastikan anda rasa regangan pada bahagian belakang badan. Okey. Sama juga pastikan badan anda tegak dan tangan menolak, siku menolak supaya dapat merasa regangan pada bahagian belakang. Okey. Dalam kiraan 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tukar kaki. Okey, bagus semua. Okey, dalam kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, terima kasih semua. Okey, adik-adik di rumah. Jadi begitulah cara bagaimana pretzel stretch dilakukan. Okey, jadi selama ini amat penting supaya adik-adik dapat mengembalikan otot adik-adik kepada bentuk asal. Saya harap aktiviti ini dapat membantu anda dalam proses pemulihan otot-otot anda.
Okey, dah 30 minit kita bersama dengan Coach Ajmal. Jadi itu antara latihan yang dibawakan. Berbeza sedikit tahapnya. Ada tahap yang mengikuti tahap masing-masing juga. Ada yang tahap mudah, tahap sederhana dan tahap yang sukar. Jadi pilih tahap adik-adik yang berada di rumah dan lakukan dengan cara yang selamat. Okey, Cergas bersama Jurulatih untuk hari ini kita labuhkan sekarang, tetapi esok bersama dengan Kakak Maira untuk membawakan kepada anda satu lagi sesi latihan kecergasan bersama jurulatih siri kedua bersama dengan jurulatih baharu. Jadi kepada mereka yang mengikuti kami, mesti tahu siapa jurulatih seterusnya dengan latihan yang akan dibawakan. Ingat, latihan juga menggunakan peralatan, tapi kalau tak ada peralatan itu, boleh kita aplikasikan segala apa yang berada di rumah seperti yang Coach Ajmal tunjukkan sebelum ini dengan menggunakan pita pelekat saja, boleh diaplikasikan juga. Okey, kita jumpa lagi. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM dan ini adalah Cergas bersama Jurulatih siri kedua. Assalamualaikum, bye-bye. Didik TV KPM